Okey, selamat petang. Assalamualaikum semua. Okey, so hari ni kita macam cikgu dah bagi tahu dalam grup Telegram kita akan sambung subjek at point. Kita sekarang dapat chapter 8 which is line and angles. Okey, so sebelum ni kita dah belajar lah apa tu lines, apa tu angles, apa tu complementary angle, supplementary dengan conjugate angle. So hari ni kita akan tengok macam mana kita nak perform geometrical construction. So macam mana kita nak buat line, macam mana kita nak buat angles, apa tu perpendicular line, apa tu parallel line. Okay, tapi sebelum kita apa orang kata, sebelum kita melukis, kita kena kenal dulu apa alatan melukis tu. Sebab ada yang tak tahu lagi kan. Jadinya macam yang cikgu dah cakap, kalau kamu ada geometrical construction. Okay, tahu tak apa geometrical construction? Biasanya ni lah, mungkin ada yang pernah nampak alat yang lebih kurang macam ni lah. Biasanya dia warna dia macam ni lah. Dia ada box macam orang kata bekas pensel kamu semua tu kan. So dalam tu ada beberapa perkara lah. So benda yang penting dalam kita punya construction ada tiga lah. Ada tiga. Bukan dua, ada tiga. Yang pertama ni. Yang ni kita panggil dia compasses ataupun jangka lukis. Kemudian kita ada alat. Macam mana, ada yang jelas tak? Ni. Yang bawah ni Sekejap. Mana cikgu punya ni? Tiba-tiba hilang pula. Kita akan ada orang panggil dia sebagai protractor. Protractor ni. Mana cikgu punya Cikgu terhilangkan cikgu punya. Oh tu dia. Okay, sorry. Okay ni. Yang warna oren ni. Kat sini kalau kamu nampak ada warna pink, biru dengan oren kan. Yang oren ni. Yang oren ni kita panggil dia sebagai protractor. Bahasa Melayu pun protractor. Kemudian pembaris lah. So tiga alat ni penting lah untuk buat geometrical construction. Untuk kita melukis sesuatu geometrik lah. Sama ada kita nak lukis bentuk, sama ada kita nak lukis line atau angles lah dalam chapter ni. Spesifik dalam chapter ni lah. Okay, so kamu boleh belilah dekat kedai. Tapi let's say kamu, suara cikgu sekat-sekat. Sekejap Sebentar. Hello? Better tak sekarang suara? Ada dengar sangkut-sangkut ketak ke? Tak ada Okay, kalau contoh ada problem dengar apa orang kata? Sangkut-sangkut ke suara, bagi tahu sebab cikgu punya wifi hari ni tadi hujan kan. Lepas tu dia macam problem sikit. Okay lah. Kalau okay lebih better, lebih baik lah. Okay, so cikgu ulang sedikit lah jadi kamu perlu 3 peralatan ni lah. Yang pertamanya compasses, kedua protractor dan yang ketiga ruler lah, pembaris Okay. So let's say kalau kamu ada line yang bagus, kamu boleh pergi website ni. Mathspad.co. Kamu pergi ni. Website mathspad.co.uk. Nanti cikgu share juga lah link ni. Dekat sini pun kamu boleh, kalau kamu ada phone lah kan, phone ke komputer yang sesuai. Ini kita panggil dia sebagai compasses lah ni. Kemudian kita ada juga protector. Yang terakhir kita ada pembaris lah. So kalau siapa yang ada line yang bagus, ada phone yang sesuai ataupun komputer yang boleh digunakan, boleh try dulu guna website ni. Okay,
So kita pergi ke kita punya slide hari ini. Okay, how do you perform geometrical construction? Okay, first adalah kita nak buat line segment. Benda asas sekali adalah to draw line segment, to construct line segment. Let's say example tu, we would like to construct a line segment AB with a length of 8 cm. Kita nak construct line AB 8 cm. Let's say so cara-cara je ni ada je dalam buku teks. Cikgu cuma letak balik dekat sini kan dalam nota kamu supaya lagi senang kamu nak tengok cara-cara nak lukis tu kan. Okay. So untuk benda ni cikgu ada satu video YouTube kamu boleh tengok. Cuma dalam ni kita boleh tengok sama-sama lah macam mana nak buat. So ada dua cara lah. Cara yang pertama kamu just guna pembaris. Semua orang tahu kan nak guna pembaris. Kamu ukur lah 8 cm then kamu garis. Itu cara paling senang. Cara kedua adalah menggunakan compasses and ruler. Pertamanya kamu draw line, kamu buat line macam ni kan, buat line. Kalau ikut step lah buat line and then mark satu point tu sebagai A. Mark. Kemudian kamu ambil compasses. Compasses tu kamu boleh buka tutup. Kamu boleh buka tutup, ukur 8 cm daripada satu yang dia punya pin tu yang tajam kepada pensel kamu 8 cm. Then mark satu point yang tajam tu dekat A and then kamu buat arc dekat another side. So dapatlah point B. So kamu tahu confirm yang tu adalah 8 cm ataupun guna pembaris. Okay, so kita tengok ada YouTube. Mana YouTube tadi Okay, actually ni Cikgu Syafiq yang buat. Kamu kenal ke Cikgu Syafiq kan? Ni contoh lah nak buat 6 cm. Okay, so itu kalau Cikgu Syafiq cakap lah. Bila kamu nak buat line segment, boleh je guna pembaris, tak ada masalah. Guna pembaris lagi senang lah. Kamu buat satu garisan, lepas tu tanda point A dengan point B, kemudian pastikan label juga. Kalau contoh ni 8 cm, label lah 8 cm. Macam tu ya. So itu nak buat line segment, tu paling senang lah. Walaupun ni asas kena tunjuk juga. Okay. And then kita nak buat perpendicular bisector. Okay, apa tu perpendicular bisector? Kalau kamu nak faham, let's say kita ada satu line, satu straight line. Contoh macam ni, satu straight line. Okay, apa yang dimaksudkan dengan perpendicular bisector adalah kalau ini adalah line segment AB, kamu akan construct another line. Cikgu guna line biru lah. Another line yang akan memisahkan line segmen AB kepada dua bahagian yang sama panjang. Dia mesti sama panjang. Kamu buat line ni, nanti panjang yang ni dengan panjang yang ni adalah sama. Kalau let's say panjang ni adalah 6 cm, maka dekat sini 3 cm, dekat sini 3 cm. Dan line yang kamu tulis, yang kamu baru lukis bersudut 90 darjah kepada line AB. Itu namanya perpendicular. Kamu tahu kan kalau right angle triangle sudutnya 90 degree. Samalah dengan ni.
So perpendicular bisector adalah a straight line that divide line segment into two equal portion. Okay. So cara dia kamu boleh bacalah dekat sini. Okay, so nak buat nanti kamu boleh tengok balik. Kita tengok video macam mana nak buat perpendicular bisector ni. Cikgu akan cepatkanlah sikit untuk pergi ke arah video tu. Ni Cikgu Syafiq ulang balik je apa tu perpendicular bisector. So dalam contoh Cikgu Syafiq, kita ada line 10 cm, kita bagikan kepada 2, dapatlah 5 cm, 5 cm. Tengok cara dia buat ya. Ni Cikgu Syafiq contoh, kita ada 6 cm line. So kita tandakan dulu, dia mesti line segmentnya AB. So kita nak buat perpendicular bisector kepada line AB. Dia guna huruf lain, sedikit, tak kisah. Okay, kamu kalau nak lukis, kena pastikan dia lebih sikit daripada hello. Waalaikumsalam. Ya, saya. Oh, okey. Minta maaf, saya tengah mengajar, saya di kelas. Okey. Saya ni lewat sebab saya akan sambung pula kelas diploma petang. Hari ni memang agak busy lah. Malam depends. Boleh try lah. Okay, so cara dia nanti kita akan tengok juga cikgu akan tunjuk juga. Kamu mesti letak dekat 2 point hujung tu yang tajam, kemudian buat 2 arc atas bawah for both side. Then bila dapat bersilang, kamu garis. Itulah perpendicular bisector. Okay, so itu cara nak buat nanti kamu kena try lah untuk cikgu ada bagi latihan tu, kamu try buat, submit. Cikgu akan tengok lah betul ke tak.
Okey, kemudian ni masih perpendicular line. Tapi kita tengok ya ayat dia dekat sini. Perpendicular line to a straight line. Bermaksud kalau tadi perpendicular bisector. Let's say kita ada satu point M dekat sini. Kita nak buat perpendicular line yang lalu dekat M. M ni kita tak pasti M ni akan membahagikan kepada dua ke tak. Mungkin kalau M tu kat sini, dia akan buat straight line kat sini. So dia bukannya bisector tapi dia perpendicular line. Okay, cikgu tunjuk contoh lah. Kita guna website tu ya. Okay, kali ni cikgu tunjuk kamu contoh. Okay, let's say kita ambil pembaris. Kemudian sebagai contoh, kita ada satu straight line. Cikgu buat 7 cm lah contoh Okay, kemudian cikgu letak ada satu point lain dekat atas ni. Ni nama dia point M. Okay, kat sini adalah line segment. Line segment AB. Okay, ni line segment AB. So kita nak buat satu perpendicular bisector perpendicular line kepada line segment AB yang melalui M. So apa awak perlu buat? Ambil awak punya ni. Cikgu tak biasa guna benda ni, kejap Kenapa tak bergerak? Kejap Okey. Lagi sekali. Nanti dulu cikgu reload dulu. Sebab tak pasti kenapa dia. Okay, kita garis sekali. Kita buat satu garisan 6 cm contoh dia. Okay, ini adalah A dan B. Okay, dan kita ada satu point lain M. Okay, so kita nak buat jarak sangat lah. Kita buat tengah sikit lah. Kat sini M. Okay, so kita nak buat satu perpendicular bisector. Perpendicular line. Okay, so apa perlu buat adalah tanda dekat M. Kemudian awak adjust benda ni supaya dia kurang sikit daripada. Okay, kalau kita tengok jarak A dengan B ni, kita kena pastikan jarak dia kurang sikit daripada jarak M ke B. Pastikan dia kurang sikit. So adjust lah. Okay, bila dah kurang lock. Dah lock. Kemudian awak boleh buat garis dekat kanan. Kemudian pergi belah kiri pula. Buat garis dekat kiri. Okay. Dan bila dah buat macam tu, tanpa mengubah jarak dia, letak dekat point ni. Kemudian kita akan garis. Kita akan buat arc dekat bawah pula. Dekat sini satu. Kemudian tanpa mengubah, kita alih. So kita alih pula ke sini dan kita akan buat lagi satu arc. Kita buat arc dekat sini. Okay, settle. Okay, kemudian buat apa? Kita ambil pembaris. Ambil pembaris. Pusingkanlah kan. Biar dia jadi tegak. Okay, buat garisan yang menghubungkan antara M dan juga persilangan di bawah ni. Lebih kurang lah kan. Lebih kurang macam ni cikgu rasa. Okay, kejap. Okay, so ambil pensil. Dan garis. So bila dia bersambung, kita tahulah sudut ni adalah 90 darjah. Okay, boleh dapat macam mana nak buat perpendicular bisector. Basically, kamu perlu
2 point. Kamu perlu 2 point dekat sini. Then kamu akan connect, ada point dekat atas kat bawah. Macam mana nak buat connection antara atas dengan bawah? Kita akan create titik persilangan dekat atas. Kalau dekat atas ni dah ada point, tak perlulah. Kat bawah ni perlu buat. Daripada titik ni dan titik ni. Daripada point ni dan point ni. Menggunakan compasses. Okay, tu cara nak buat perpendicular bisector ataupun perpendicular line. Okay. So yang ni nanti kamu boleh try. Okay, dan buat. Kalau nanti cikgu share juga video yang cikgu Syafiq. Dia 23 minit tak silap cikgu. So kamu boleh ulang-ulang tengok video tu. Sebab video tu hanya fokus kepada construction, geometrical construction ni. Okay. So yang seterusnya kalau kamu ada point N. Kamu ada point N antara P dan Q. Kamu nak buat perpendicular line juga. Tapi yang melalui N. So basically benda yang hampir sama saja. Okay, cikgu clearkan semua. Cuma apps website ni ada problem. Bila kita pindah-pindah macam tu, tiba-tiba je tak boleh pula nak pusingkan lah. Okay, jadi lag sikit lah. So tu cikgu kata kalau kamu ada apps yang sesuai, device yang sesuai, kamu boleh guna. Okay, so kita buat satu straight line. Contohnya tadi 6 cm jugalah. Okay, so kita tanda lah. Ada A. Contoh ada A. Ada B. Dan kat tengah kita ada C. Contoh ada point kat sini C. Terlalu tengah lah. Kita alih sikit. Kita ada point kat sini C. Okay, so kita nak buat perpendicular line yang melalui C. So, kita akan ambil kita punya kompas. Okay, kita alih lah dulu. Kita alih. Okay, step pertama, letak dekat point C. Kita tak boleh letak kat point A dengan B untuk buat arc terus. Kita kena letak kat point C. Sebab point C ni bukannya perpendicular bisector. Okay, apa awak perlu buat? Pastikan jarak ni kurang sikit daripada B. Kalau awak tengok jarak C ke A dan C ke B lagi dekat. So just pastikan jarak dia kurang sikit daripada B. Then awak boleh lock lah. Kebetulan ni dah memang kurang. Kalau nak kurangkan lagi pun boleh. Kalau nak pendekkan lagi pun boleh. Nak panjangkan sikit pun boleh. Tak kisah. Kemudian awak lock. Lepas lock, kita buat arc. Satu dekat kanan. Kemudian satu lagi dekat kiri. Kamu buat arc lah. Okey, tanpa mengubah. Bukan tanpa mengubah lah. Kamu alih dulu. Kamu punya point ni kepada satu arc yang kita dah buat. Persilangan yang kita dah buat. Okey. Kamu kena pastikan dia lebih daripada half. Ingat tak kalau nak buat perpendicular bisector mesti lebih sikit. Jangan buat sama panjang dengan jarak antara titik persilangan dengan C. Dengan center dia mesti lebih sikit. Kemudian kamu lock. Baru kita buat titik persilangan. Satu dekat atas. Satu lagi dekat bawah. Satu lagi dekat bawah. Okay, tanpa mengubah jarak dia, kamu alih je. Pergi kat persilangan yang lagi satu. Kemudian kita akan buat persilangan dekat sini. Okay, buat dulu. Lepas tu bawah pula. Okay, yang bawah dah cantik bersilang. Yang atas tak bersilang sebabnya dia tak cukup extend. So kita alih balik dekat B. Bukan dekat B, dekat yang ni tadi. Okay, kita betulkan balik kita punya persilangan tu. Okay, sekarang dah kena lah. So bila dah kena, boleh sambung lah dua persilangan atas bawah tu guna pembaris. Kalau pembaris, dia kena betul-betul tegak lah.
Okey, kemudian ambil pensel dan garis. Cikgu tak garis betul lah. Tapi kalau kamu boleh nampak, dia akan lalulah C, persilangan atas dan persilangan bawah. Okey, so tu cara ya nak buat perpendicular line. Sama ada perpendicular bisector atau perpendicular line. So teknik je ulang-ulang, cara lebih kurang sahaja. Okay, nanti kamu boleh praktiskan lah. Kalau ada yang kurang faham, boleh tanya cikgu. Okay, so far boleh tak dapat macam mana nak buat perpendicular line? Ke nak cikgu ulang? Kalau contoh kamu rasa macam confused sikit-sikit tapi boleh faham, nanti boleh tengok balik video yang cikgu Syafiq punya. Okay, kita sambung. Okay, so kita nak buat pula parallel line. So parallel line ni kamu boleh baca step dia lah. Mula-mula kalau kamu ada point P, Q dan R, kita nak buat satu line dekat atas ni yang parallel kepada PQ. So benda pertama dia kata, okay, pastikan jarak, ambil dulu jarak daripada point P dengan R sama. Kemudian alih kamu punya kompas pergi Q, buat satu arc dekat sini. Then kamu alih kamu punya kompas kepada P, kamu ukur jarak dia pergi Q. Kamu punya kompas tu biar je jarak P pergi Q, kemudian kamu pergi R dan kamu cross. Okay, senang cikgu tunjuk lah kan macam mana nak buat guna website tadi. Okay. So mula-mula contohlah kita ada satu garisan dulu. Kita ada satu garisan dulu. Okay, contohnya ni adalah P, Q. Kemudian kamu ada satu point R. Okay, kamu ada point R. Okay, kita nak buat satu parallel line yang melalui R dan parallel kepada PQ. Maksudnya nanti kamu akan buat straight line kat sini. Straight line. So apa perlu buat adalah kamu ambil kamu punya kompas. Kemudian silap Okay, kamu ambil kompas. Kamu alih pergi P. Kemudian kamu ukur jarak dia sama ke point R. Kamu ukur. Mesti sama ke R. Jarak dia P dan R. Kamu cari panjang dia P ke R. Okay. Bila dah dapat ukuran tu, kamu alih kamu punya kompas pergi ke Q. Dan kamu buat satu arc dekat sini. Okay. Kemudian kamu alih balik kamu punya kompas. Okay, sekarang ni kamu akan ukur jarak dia P ke Q. Okay. Dah dapat ukuran jarak P ke Q, kamu lock. Alih kompas ke point R. Kemudian buat satu arc yang akan bersilang dengan arc yang kamu baru buat tadi. Okay. So ini untuk memastikan jarak PQ sama dengan jarak R ke titik persilangan kamu. Okay. Kemudian kamu alih. Ambil pembaris. Daripada R, kamu sambung kepada persilangan yang baru tu. So, ini adalah satu parallel line kepada line PQ. Ini cara nak buat cara nak buat parallel line. Cumanya disebabkan kita nak buat sama panjang. Kalau nak buat sama panjang, kamu janganlah buat garisan tu terlalu panjang. Kamu buat garisan tu memang ngam-ngam je. Daripada R
pergi ke titik persilangan tu stop. Sebab kita nak buat jarak je sama panjang kan. So kamu boleh nampak lah sekarang ni. Ni PQ, ini R ke persilangan je sama panjang. So ini cara nak buat parallel line. Okay. So next adalah kita nak construct angle 60 degree. Okay, kita nak construct angle 60 darjah pula. Okay, cara untuk construct angle 60 degree adalah, okay, first kali kita akan ada satu line lah. Satu line yang dah diberi. Okay, contohnya line ni nama dia PQ. Okay, kita nak construct sudut PQR which is equal 60 degree. Okay lah, PQR boleh. Okay, bermaksud dekat sini kena faham sudut 60 darjah tu ada dekat Q. Bermaksud nanti kita akan buat satu straight line lebih kurang dekat sini. So kita akan dapat sudut 60 darjah. Lebih kurang macam tu lah. So cara nak buat dia adalah kamu ambil kamu punya kompas. Okay, pointkan dia dekat Q. Okay, kemudian ambil jarak ni lebih daripada half tapi kurang daripada P. Kamu buatlah lebih kurang macam tu. And then kamu buat satu lengkungan dekat sini. Lebih kurang lah. Kamu buat lengkungan besar pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, satu dekat atas tergantung. Satu lagi dekat line ni. Yang bersilang. Dia mesti bersilang. Bersilang dekat kamu punya line segment. Kemudian kamu alih kamu punya point kepada titik persilangan dekat line segment. Tanpa mengubah. Jangan ubah dia punya jarak. Okay, kamu buat titik persilangan dekat curve yang tergantung tadi. Dekat arc yang tergantung. Okay, cikgu cantikkan sikit lah. Yang ni. Okay. So bila kamu dapat persilangan yang dekat arc atas ni. Kamu ambil pembaris. Kamu sambunglah point yang kamu dapat persilangan tu dengan Q. Okay, kamu garislah garis. So bila dah bersambung, dapatlah sudut ni adalah 60 darjah dan ni adalah R lah, huruf R. Okay, so kita boleh check. Kita boleh check guna kompas. So cara dia, kamu kena pastikan tengah tu dekat point Q. Dekat huruf yang tengah-tengah kan PQR kan. So kamu punya kompas ni ada center. Center dia mesti dekat point Q. Kemudian kita baca dia. So kalau kita baca dari kiri, kita akan baca yang luar. Dia start daripada 0. Kalau contoh line tu dekat kanan, kita baca yang dalam. Mesti start daripada 0. So kita tengok sampai ke 60. Kan? Ni 60 darjah. So betul lah. Kamu punya construction tu adalah 60 darjah. Okay, so tu cara buat dia ya. Kamu boleh check guna protractor ni. Cara lain nak buat, kamu guna protractor je lah. Kamu ambil protractor, letak. Kamu tanda dekat sini. Kemudian, kamu garis. Kamu tanda. Tu kamu garis ke bawah. Tapi garis pakai pembaris lah. Jangan garis random pakai tangan kamu. Alamak. So kamu buat lah Kenapa tak jadi Okay, so tu cara tadilah untuk buat 60 darjah. Okay, kemudian kejap. Okay, cikgu construct balik 60 darjah tadi. Okay, buat garisan. So kita nak buat sudut PQR
adalah 60 degree. Cara lain kamu boleh je guna kompas. Kamu ambil kompas kamu. Kamu tanda dekat point ni. Tadi ni point P. Kita anggap ni point P. Ini Q. So kita baca sudut kat sini 60 darjah. Okay, kemudian ada pembaris. Ini kalau guna kompas. Kalau guna protektor boleh juga. Tak ada masalah. Okay, kamu tanda dekat P. Kamu tanda dekat Q. Sorry, bukan P. Kamu tanda dekat Q lebih kurang lah kan. So kalau pakai apps ni memang susah sikit lah. Lebih senang kalau kamu ada peralatan dukir atas kertas kan. So garis macam tu. Okay, so ni ini adalah R. Sudut ni adalah 60 degree. Okay, next kita akan tengok cara nak construct angle bisector. Okay, angle bisector ni pula kamu boleh agak lah. Kalau tadi kita ada perpendicular bisector, angle bisector kita akan create satu line yang memisahkan angle ni. Angle ni 60 darjah. Kamu akan divide jadi 2. Divide jadi 2, nanti kat bawah ni 30 darjah. Yang atas ni 30 darjah. Tu angle bisector. So cara nak buat dia, kita akan gunakan kompas. So ambil kompas. Hilang balik line cikgu. Sekejap Kita anggap 60 darjah Okay, kamu ambil kamu punya kompas. Kamu alih dia. Okay, mula-mula letak kamu punya point dekat Q. Mesti start dekat Q. Macam perpendicular bisector, dia mesti start dekat tengah kan. Jadi dia letak dekat Q. Kemudian apa kamu perlu buat adalah pastikan jarak ni kurang lah sikit daripada jarak QR. Okay, lock. Kamu buat arc. Satu dekat sini. Satu lagi dekat bawah ni. Okay, kamu buat arc. Okay, dah dapat 2 arc. Kamu pindahkan. Kamu punya ni dekat atas dengan dekat bawah. Contoh dekat sini. Okay, kemudian kamu buat arc dekat sini pula. Tanpa mengubah jarak dia ya. Kamu buat arc dekat sini. Alih. Kemudian turunkan sikit kat sini. Lukis satu lagi arc. Okay, dah dapat. So, bila dah dapat, kamu boleh sambung. Kamu punya titik persilangan dengan point Q. Okay, lebih kurang lah ni. Kena kan? Kemudian kamu buat garisan. Okay, so dah bersambung. Cuma cikgu garis ni tak berapa tepat lah. Kamu kena garis tepat-tepat ya. Kena persilangan dan point Q. So kita boleh check guna protector, betul tak? So bila kalau kita check dekat guna protector ni, lebih kurang lah kamu akan nampak dia punya sudut ni daripada 0 sampai 30. Cikgu besarkan sikit protector. Kamu akan nampak 0 sampai 30 kan? Kamu nampak kat sini 30. So betul lah kamu dah buat angle bisector yang membahagikan angle 60 degree kepada 2 bahagian. Okay, so itulah cara-cara untuk kamu construct angle bisector. Nak buat angle ke macam mana, kamu boleh guna cara-cara ni. Nanti cikgu share video yang cikgu Syafiq buat. Kamu boleh ulang-ulang lah tengok macam mana cikgu Syafiq construct kan. Ada cakap apa-apa ke? Tak ada. Okay. So basically hari ni mengenai construction ni je. Sebenarnya bila buat online ni agak susah lah sikit sebab kita hanya ada apps yang online kan. Kalau kita ada live, senang. Semua orang boleh try atas kertas. Ni dekat rumah cikgu pun tak pasti kamu dah ada belum geometrical construction kan. Walaupun cikgu dah suruh dah beli. Okay, so ada soalan tak? Tak ada ya?
Okey, cikgu anggap tak ada soalan lah. Okey, semua kata tak ada. Okey, so kalau tak ada nanti cikgu share video yang cikgu Syafiq punya, kamu boleh ulang-ulang. Ataupun tengok je yang ni, nanti cikgu upload jugalah. Cuma lambat sikit sebab hari ni line problem. Okey, so untuk kelas hari ni tu sahaja. Nanti kamu buat self practice ni. Nak buat line segment, kemudian nak buat perpendicular bisector dan yang lain-lain lah. Okay, so kalau tak ada soalan, tunggu jangan live dulu. Cikgu nak screenshot. Okay, cikgu dah screenshot. Okay, so siapa yang dah hadir hari ni, terima kasih semua. Buat latihan terus lepas ni. Especially siapa yang ada, siapa yang masih belum ada kompas lah. Kalau kamu tak ada protector sekarang, tak apa lagi. Cuma kamu tak boleh nak check betul tak apa yang kamu buat. Kalau kamu ada protector, kamu boleh check sudut kamu betul ke tak. Tapi kompas tu paling penting, compasses. Bukan kompas tengok arah utara selatan tu ya, compasses. Jangka lukis. Jangka lukis tu penting. Okay, so ada berapa orang ni? Terima kasih semua yang hadir. Okay, kamu boleh left dan buat exercise.